wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, pada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di Masjid yang mulia ini, bil khusus kepada segenap hadir wal hadirah hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan meneruskan pengajian kita kitab Sirrus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Kita masuk pada juz kedua, iaitu bab kedua, adab-adab berkahwin. Kita masuk fasal yang ketiga, muka surat 88. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Fasal yang ketiga, pada menyatakan barang yang dipilih pada ketika akad nikah daripada beberapa hal perempuan yang hendak dikahwini itu, dan menyatakan segala syarat akad berkahwin, yakni segala rukun berkahwin itu dan segala syaratnya. Jadi ini menerangkan tentang apa perkara yang kena ada kalau nak kahwin. Syarat-syarat sah kahwin. Ni. Rukun kahwin dan lain-lain. Adapun rukun berkahwin itu maka iaitu 4 perkara. Rukun yang pertama, wali. Kena ada wali. Maka jikalau ketiadaan wali daripada asabah dan daripada mu'tiq, orang yang memerdekakan bagi hamba. Tapi kalau yang bukan hamba, dia asabah. Asabah tu waris asabah. Okey. Daripada mu'tiq, maka sultan jadi wali yang mengkahwinkan akan perempuan itu. Dan yang terlebih berhak jadi wali yang mengkahwinkan akan perempuan itu iaitu bapanya. Kemudian maka neneknya, iaitu bapa-bapanya. Dan jikalau ke atas sekalipun, kemudian maka saudaranya yang laki-laki, yang seibu bapa. Kemudian saudaranya sebapa. Kemudian maka anak saudaranya yang seibu bapa. Kemudian maka anak saudaranya sebapa. Kemudian maka mamaknya, iaitu bapa saudaranya yang seibu bapa. Kemudian maka mamaknya yang sebapa. Kemudian maka anak mamaknya seibu bapa. Kemudian maka anak mamaknya yang sebapa. Maka jikalau ketiadaan segala wali asabah daripada nasab ini, maka jadi wali laki-laki yang memerdekakan akan perempuan itu. Kemudian maka asabahnya, seperti tertib yang mengambil pusaka. Ini. Itu apa? Asabah yang tertib mengambil pusaka, maka didahulukan akan anak orang yang memerdekakan itu, iaitu laki-laki. Kemudian maka cucunya yang laki-laki. Kemudian anaknya yang laki-laki itu. Dan jikalau terkebawah sekalipun. Kemudian bapa orang yang memerdekakan itu. Kemudian maka saudara orang yang memerdekakan itu, yang laki-laki, yang seibu bapa. Kemudian maka saudaranya yang laki-laki, yang sebapa. Kemudian maka anak saudara orang yang memerdekakan itu, seibu bapa. Kemudian maka anak saudaranya yang sebapa. Kemudian maka nenek orang yang memerdekakan itu, yakni bapa-bapanya. Kemudian maka mamak, bapa saudara orang yang memerdekakan itu, yang seibu bapa. Kemudian maka anak mamaknya yang sebapa. Dan jikalau ada yang memerdekakan itu perempuan, maka yang jadi wali itu laki-laki. Yang jadi wali perempuan yang memerdekakan itu selama ada ia hidup.
Maka jika telah mati perempuan yang memerdekakan itu, maka jadi wali itu ialah asabahnya, seperti tertib yang mempusakai akan dia. Jadi tetap wali kena lelaki, bukan perempuan. Wali nikah. Dan syarat orang yang jadi wali itu 6 perkara. Di syarat orang yang jadi wali itu adalah 6 perkara. Pertama, Islam. Pertama, Islam. Jika ada perempuan itu Islam, tetapi jika ada perempuan itu kafir, maka sah jadi wali itu orang kafir. Okey. Kedua, baligh. Maka tiada sah jadi wali itu kanak-kanak yang belum baligh. Tiga, berakal. Maka tiada sah jadi wali itu orang gila. Keempat, merdeka. Maka tiada sah jadi wali itu orang hamba. Hamba orang. Kelima, laki-laki. Maka tiada sah jadi wali itu orang perempuan. Yang jadi wali kena lelaki. Keenam, adil. Maka tiada sah jadi wali itu orang fasik. Inilah yang dimuktamadkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam matan Minhaj, dan mengikut akan dia oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dan mengikut pula akan dia oleh Syekh Ramli di dalam Nihayah, dan Khatib Syarbini di dalam Mughni. Jadi ini pendapat iaitu apa? Tak boleh fasik. Ini yang pendapat muktamad menurut Imam Nawawi, dan diikuti oleh Syekhul Islam Zakaria Ansari, nama besar dalam mazhab Syafi'i, dan Imam Ramli meninggal 1004 Hijriah, dan Khatib Syirbini diri wal hadra hafizahullah. Dan kata Ibnu Hajar di dalam Tuhfah, Imam Ibnu Hajar dia kata dalam Tuhfah, waqtara aksarul mutaakhirina minal ashabi annahu yali. Artinya, dan memilih oleh kebanyakan sahabat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang mutaakhirin bahawasanya orang fasik itu sah jadi wali. Itu adalah khilaf antara Ibnu Hajar dengan Imam Ramli. Ibnu Hajar menganggap bahawa orang fasik pun boleh. Itu pendapat mutaakhir daripada ashab mazhab Syafi'i. Yakni sah ia menjadi wali yang menikahkan ia akan maulinya itu, orang yang dikuasainya itu. Kerana kebanyakan pada masa ini telah banyak orang yang fasik, dan setengah ulama yang memilih akan sah orang yang fasik itu jadi wali, itu iaitu Syekh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah ta'ala, iaitu Sultan Ulama negeri Mesir. Termasuk dari mereka adalah Sultan Ulama dari iaitu Syekhul yakni Sultan Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan jika ada wali perempuan itu fasik, maka jikalau dipindahkan akan walinya itu kepada raja yang fasik pula, maka sah wali yang fasik itu menikahkan akan maulinya itu. Dan adalah memilih akan perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ini oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yang bernama Rawdah, serta berkata ia seyuknyanya diamalkan akan perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ini, dan dengan perkataan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ini memfatwakan akan dia oleh Syekh Ibnu Salah rahimahullah ta'ala, iaitu guru Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan menguatkan akan perkataan ini oleh Imam Subki rahimahullah ta'ala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan kata Imam Al-Azra'i rahimahullah ta'ala, telah aku fatwakan beberapa tahun bahawasanya wali yang fasik itu sah menikahkan.
akan maulidnya itu kerana masa sekarang ini telah orang yang fasik itu. Dan beberapa jumhur ulama memilih akan perkataan mengesahkan akan jadi wali itu orang yang fasik. Maka seyogyanya bagi orang yang di dalam negeri yang banyak orang yang fasik itu taklid kepada perkataan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala itu, yang telah mengikut akan dia oleh beberapa ulama yang besar-besar yang tersebut itu. Dan zahir perkataan Syekh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala yang di dalam Tuhfah itu mengharuskan akan taklid kepada perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, itu kerana ia naqal akan beberapa perkataan yang menguatkan perkataan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala itu. Tetapi muafakat ulama bahawasanya sah orang yang fasik itu jadi wali pada mengkahwinkan hambanya yang perempuan. Wallahu alam bisawab. Ni rukun yang kedua, tuan-tuan dan puan, iaitu dua laki isteri. Nak kahwin kena ada satu laki, satu isteri. Dan tak bolehlah laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, tak boleh. Jangan kata fikih ini berubah ikut zaman dan tempat. Zaman dia sekarang dah boleh, mana boleh? Bab pernikahan lelaki dengan isteri, perempuan, lelaki dengan perempuan, ini perkara yang is not negotiable. Means dia kena macam tu. Islam menolak LGBTQ. Tidak diiktiraf di dalam Islam. Hadir wal hadir hafizakumullah. Oh, demi cinta, demi meraih cinta sama cinta. It's not because of cinta sama cinta, tak cinta. Sebab memang apa yang digariskan oleh Allah macam tu. Ustaz, kecenderungan dirinya adalah sesejenis, sesama jenis. Misalnya dia. Jangankan macam tu. Kecenderungan lain jenis tapi tanpa akad yang sah pun disuruh untuk tahan nafsu tersebut sampai disahkan. Oh, tapi kalau laki dengan laki macam mana? Lawan nafsumu, ubati nafsumu. Biar diubati sehingga engkau mencintai yang lawan jenis. Yang sah. Ada orang dia dilahirkan, mungkin dia dibesarkan dengan khamar. Bila dia masuk Islam, misalnya dia masuk Islam, dia tak boleh minum khamar. Dia tahu Islam tu agama yang benar. Dia kena train, latih diri dia melawan nafsu untuk meninggalkan khamar. Kalau tak, dia menyelubungi dirinya dalam keadaan dosa kerana meminum minuman yang haram. Susahnya masuk Islam macam tu. Ini adalah apa yang Allah gariskan, tuan-tuan dan puan. Allah gariskan. Kita mentaati sami'na wa ata'na. Kita mengikuti apa yang telah Allah gariskan. Semoga apa yang kita dapatkan ini menjadi ilmu bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan iaitu rukun yang kedua adalah dua lelaki dan isteri. Dia kena lelaki dengan isteri. Yang bukan mahram lah. Itu nanti kita bahas. LGBT tidak diterima dalam Islam. Tapi saya dengar kawan-kawan yang berada di England, di Amerika, bagaimana syadidnya golongan LGBTQ lawan arus sehingga orang yang mengajar murid mengatakan LGBTQ itu tak boleh dianggap ekstremis. Syadid. Makanya saya dulu bukan teringin, memang planning untuk berhijrah, bekerja di sana. Setelah habis PhD dari Morocco, Allah jadikan tak dapat ke sana, balik ke Malaysia. Sekarang saya lihat banyak nikmat dan hikmat di sebalik itu. Kerana kalau saya di sana, susah, berat mungkin untuk mendidik anak saya, keluarga saya.
menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah ini. Na'udzubillah min zalik. Maka disyaratkan akan sah nikah itu, redha perempuan itu, jika ada ia janda lagi baligh atau ada ia bikir, anak dara lagi baligh, tetapi adalah yang mengkahwinkan akan dia itu wali yang lain daripada wali mujbir itu, lain, iaitu lain daripada bapanya dan neneknya. Jadi kalau bukan wali mujbir, maka dia kena izin. Dan harus bagi bapanya dan neneknya itu mengawinkan perempuan yang, neneknya itu maksudnya atuk dia lah, bahasa paling bang. Dan harus bagi bapanya dan neneknya itu mengkahwinkan perempuan yang bikir itu dengan tiada izin perempuan itu, kerana dia wali mujbir, sama ada ia baligh atau belum. Yakni bagi wali mujbir, iaitu bapanya dan neneknya, iaitu atuknya, itu boleh menggagahi, paksa maksudnya, mujbir akan dia atas berkahwin dengan tiada izinnya, tetapi dengan 4 syarat. Kena cukup syarat. Pertama, dengan laki-laki yang sekufu dengan dia. Kedua, bahawa jangan ada antara perempuan dan antara wali mujbir itu berseteru. Tiga, dengan isi kahwin yang seumpamanya. Keempat, bahawa jangan ada laki-laki itu buta atau sangat tua atau barang sebagainya. Tidak ada aib. Rukun yang ketiga, hadir 2 saksi yang zahir adilnya. Kerana zahir daripada orang muslim itu adil. Dan sah berkahwin itu dengan saksi yang mastur adilnya. Yakni tiada disyaratkan adil saksi itu pada batin dan memadalah ia adil pada zahir jua. Rukun yang keempat, ijab dan qabul. Yakni ijab daripada wali dan kabul daripada suami dengan sebarang bahasa seperti dikata oleh wali itu, zawajtuka binti fulanah bimahri kadha. Artinya, aku peristrikan akan dikau akan anakku si fulanah dengan isi kahwin sekian. Hadirin wal hadrat hafizakumullah. Maka dikabulkan oleh suami itu dengan katanya, qabiltu nikahaha li nafsi ala hadzal mahri. Artinya, aku terimalah nikahnya bagi diriku atas isi kahwin sekian ini. Atau ijab dan qabul, itu boleh juga dengan sebarang lafaz daripada lafaz yang menunjukkan atas nikah dan tazwij, sama ada dengan bahasa Arab, bahawa Arab atau lainnya. Jadi, lafaz yang digunakan boleh yang menunjukkan atas nikah atau tazwij, mengkahwinkan. Zawajtuka. Ini sama ada dengan bahasa Arab atau lainnya. Boleh bahasa Arab atau lainnya. Asal a'la sawab. Ini bukan bahawa Arab dengan bahasa Arab. Syahdan, setengah daripada adab berkahwin itu, bahawa sunat dahulu daripada berkahwin itu meminang akal perempuan itu daripada walinya. Adab berkahwin itu sunat minang dulu, khidbah. Sebab itu kita ada khidbah, tuan-tuan dan puan-puan. Khidbah ini adalah pertunangan. Dan haram meminang agar perempuan yang di dalam beriddah. Kalau perempuan itu dalam beriddah, tak bolehlah meminang. Tu kenapa kena ada iddah. Dan demikian lagi haram meminang akan perempuan yang telah dipinang oleh orang padahal di dalam pinangannya. Mengkhidbah perempuan yang sudah makhtubah. Tak boleh sebab ada nas.
hadis Nabi yang melarang seseorang masuk meminang pada orang yang telah dipinang. Haram. Kalau dah tahu dia pinang, jauhi. Jangan gagalkan pinangan orang. Kecuali tiba-tiba sebelum nak kahwin, gaduh dulu. Putus tunang, itu lain lah. Saya dengar banyak kes. Orang dah setuju untuk berkahwin, dah berpinang. Tiba-tiba pinangan tersebut gagal. Mungkin kerana si lelaki tidak bekerja, tidak ada ma'isyah, tak ada duit. Macam-macam ada hari ini. Diri wal hadirah hafizakumullah. Kita tak tahu masa depan orang. Kadang dia miskin sekarang, tapi dia berjaya dan kaya nanti. Ada orang dia kaya sekarang, kahwinkan dia, oh dengan siapa? Anak orang kaya. Oh sedaplah hidup. Dia anak orang berada. Tak adalah kita nak susah-susah cari duit. Kan? Okay. Lepas dah kahwin, memanglah dia anak orang kaya. Bapa dia memang kaya-raya. Tak diintolak, tak diingkari. Tapi perangai lelaki tu tak serupa orang yang berada. Atau serupa orang berada tapi dibiarkan si isterinya. Dipukul si isterinya. Dianiayai isterinya. Macam-macam. Lebih baik kahwin dengan orang yang biasa-biasa, kebanyakan, tapi hidup isteri itu tenang, penuh dengan rasa sayang dan cinta. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sebab itu ada satu novel, dan dia dah buat cerita, nama dia Wanita Berkalung Sorban. Kalau tak salah lebih kurang cerita Indonesia. Saya bukan ikut memperjuangkan hak perempuan, feminism, liberal, bukan liberal tersebut. Saya memperjuangkan hak perempuan, tapi dengan mesej yang betul. Menolak penganiayaan, menolak lelaki durjana, menolak pemalas. Ni. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Jadi ada memang orang kaya, anak orang kaya, dan dia berjaya, dan dia penuh adab, mencintai isterinya dengan baik. Ada. Alhamdulillah. Kalau dapat macam tu, tak apalah. Cuma kita kena lihat juga situasi, kondisi, hasrat seorang anak perempuan kita dan lain-lain. Memang berat dan susah sebagai ibu dan bapa untuk memilih, merestui. Sebab itu perlunya doa, solat istikharah, minta anak solat istikharah untuk memastikan yang dipilih itu adalah permata, bukan kaca. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Dan setengah daripadanya adabnya, dan setengah daripada adabnya itu sunat membaca khutbah dahulu daripada berkahwin itu, seperti mengata orang yang mengahwinkan itu dengan khutbatun nikah. Bismillahi alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Zawajtuka binti fulanah bisadaqi kadza. Artinya dengan nama Allah dan segala puji bagi Allah Ta'ala dan rahmat Allah dan sejahtera atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku perisrikan atau aku kahwinkan akan dikau akan anakku si fulanah dengan mahar sekian. Maka menjawab suami itu, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wassalatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, qabiltu nikahaha ala hadha sadaq.
Artinya dengan nama Allah dan segala puji bagi Allah Ta'ala dan rahmatnya dan salamnya atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku terimalah akan kahwinnya atau aku terimalah akan nikahnya bagi diriku atas isi kahwin ini. Dan setengah daripada adabnya, itu sunat dikhabarkan dan bertanya hal berkahwin itu akan perempuan itu. Dan jikalau ada ia bikr, iaitu perawan sekalipun, kerana yang demikian itu terlebih hampir kepada menjinakkan akan perempuan itu dan menyukakan akan dia. Dan dari kerana inilah bahawa sunat dahulu daripada berkahwin itu melihat akan perempuan itu. Jadi untuk pastikan dia bikr, perawan dulu. Bidadari apa? Iaitu perawan, bukan janda. Anak dara, bahasa Melayu dia. Dan setengah daripada adabnya itu bahawa sunat pada ketika berkahwin itu menghadirkan orang banyak daripada orang yang soleh-soleh yang lebih daripada 2 syahid. Jadi saksi dia biar banyak, ramai-ramai. Yang terdahulu itu kerana memeliharakan akan kesempurnaan berkahwin itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan setengah daripadanya itu seyuknyanya diniatkan berkahwin itu mendirikan akan sunnah Nabi SAW dan mengikut akan sunnahnya. Dan lagi diniatkan berkahwin itu akan memeliharakan mata daripada melihat perempuan yang diharamkan melihat akan dia. Dan lagi sunat diniatkan berkahwin itu akan menuntut anak yang soleh dan membanyakkan akan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan barang sebagainya daripada segala faedah berkahwin yang telah terdahulu itu. Dan jangan dikasat akan berkahwin itu semata-mata menyukakan hawa nafsu jua, dan jangan dikasat semata-mata bersedap-sedap jua. Dan lagi sunat berkahwin itu di dalam masjid dan di dalam bulan Syawal kerana kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawalin wa bana bi fi Syawalin. Artinya iaitu mempersuami akan daku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Syawal dan memperbuat akan daku di dalam bulan Syawal. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Itu dalam kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab fikih disunatkan berkahwin pada bulan Syawal dan di dalam masjid. Ini. Lalu kita akan masuk pada perempuan-perempuan yang tidak boleh berkahwin dengannya. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maaf suara saya ada rosak sebab sakit tekak, sakit tengkuk. Aduh, tak tahu kenapa. Okey, insyaAllah iktifak sekadar ini. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.